Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung bab hal. Jadi kita telah pun masuk topik sahibul hal dan amilnya antara ke depan dan ke belakang. Ni dia. Okey, so kita dah sampai ke page 353. Okey, di sini. Kata waqad ajaza telah mengharuskan oleh sebahagian ulama nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inni tabarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Allahumma salli rahimahullah wa nafa'na Allah min ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iri salihina fid dharain amin. Ila anqal waqad ajaza. Sungguhnya telah mengharuskan ba'dun nahwiyin sebahagian ulama nahwu seperti Imam Farah, Akhfash, Ibn Malik fi tashil pada kitab tashil. Mereka mengharuskan apa? Maf'ulun bih dekat belakang ni, taqadduma, kedepankan hal ke atas amil yang maknawi. Idza kana al-amilu apabila amil tersebut dharaf ataupun jar majrur, kama fi qaulihi seperti mana pada firman Allah Taala. Wa qalu. Okay, jadi kesimpulannya ini dekat hal duduk depan. Tapi jaza harus. Sudah harus. Okay. Qalu wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun lukurina wa muharramatun ala azwajina. Okay, zalika demikian itu, iaitu dia merujuk kepada hal yang duduk depan lah. Okay, ala qiraati ke atas qiraat Ibnu Abbas wal A'raji wa Qatadah wa Bani Jubair fi syawazi pada syawaz, pada bacaan yang ganjil lah kot. Jadi mereka baca khalisatan ni secara mansub khalisatan binasbi dengan dibaca hal keadaan dibacakan dengan nasab ala ke atas annaha bahawasanya khalisatan tu halul amili, hal kepada amil fiha yang amil kepada hal tersebut mutaakhirun, yang duduk ke belakang anha daripada hal tersebut. Hal duduk depan, dia punya amil dia duduk belakang. Okey. Wahwa dan dia iaitu amil tersebut muta'alliqun, berta'alluq jar majrur, bukan berta'alluq, muta'allaq. Ta'alluq jar majrur ba'daha selepas hal tu lah kot. Wa huwa dan dia ialah lafaz dhukurina al-waqi'i yang berlaku sebagai khabar bima bagi ma isim mausul. Fi qaulihi pada firman Allah Ta'ala ma fi butuni. Wa qira'atu, okay, habis dulu koma kat sini. Kita fahamkan ayat dia. Jam pula. Kita ambil pen lain. Okay, kita lihat kepada ayat Quran ni. Ma fi butuni hadhil an'ami khalisatan. Okay. Jadi ma ialah mubtada. Khabar dia mana? Ma fi butuni, sesuatu yang ada dalam ni li dhukurina. Okay, jadi li dhukurina ni dia kata li dhukurina ialah khabar untuk ma mubtada ni lah. Cumanya disebabkan dia tu jar majrur, macam kita telah nyatakan i'rab jar majrur ada dua kan pada video sebelum ni, iaitu sama ada kita nak i'rab jar majrur fi mahalli. Contoh kalau khabar fi mahalli rafa' lah, khabar untuk ma tadi. Okey. Ini salah satu cara i'rab lah. Jadi satu lagi i'rab yang saya pernah nyatakan, itu i'rab advance. Kita i'rab jar majrur muta'alliqun, berta'alluq bi khabari, khabar mahdzuf.
khabar untuk ma yang dipadam, iaitu apa takdir dia? Qalu, mereka berkata ma sesuatu yang di dalam perut hadhil an'am, binatang-binatang ini, lidhukurina. Okey, adalah. Jadi kat sini dia ada khabar lah. Khabar yang dipadam iaitu kainun. Sama ada kita boleh buat kainun ataupun mustaqirun. Okey, mustaqirun. Jadi kainun dengan mustaqirun ataupun mustaqirun inilah amil kepada hal khalisah. Okey. Jadi itu kesimpulannya lah. Habis untuk sampai butun. Lepas tu qiraatul jumhur, bacaan jumhur ulama qiraat. Dia orang baca khalisatun bi raf'i. Jadi bila dia baca khalisatun, jadi khalisah ni lah jadi khabar, direct lah. Khabar kepada ma fi butun. Khabar bagi ma isim mausul, wal jar majrur dan jar majrur selepasnya muta'alliqun, berta'alluq dengan biha dengannya khalisah ni. Sebab khalisah ni kan wasaf. Okey, habis. Wa qaluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Okey, apakah syahid dia? Kita tengok. Zalika, demikian itu ke atas qiraat Isa dan Jahrodi. Wallahu alam. Tak tahu baca macam mana. Fi syawadhi, pada qiraat yang ganjil, binasmi dengan membaca nasabkan matwiyat. Okay, dia baca matwiyat. Syahid kita kat sini alal hali sebagai hal. Amil dia siapa? Muta'alliq jar majrur ba'daha, iaitu apa? Biyamin ni. Okay, jadi biyamin ni kita i'rab satu-satu lah. Wasamawatu matwiyatin biyamini. Okay, jadi samawat, kira ayat sampai kiamah ni koma lah. Jadi samawat ialah mubtada. Biyamin ni jar majrur muta'alliqun, berta'alluq dengan apa? Khabar mahzuf. Khabar mahzuf untuk samawat. Itu takdir dia apa? Ka Muhammad. Kainat. Kenapa saya takdir kainat? Sebab samawat ni jamak. Kan jamak. Dan dia pun merujuk kepada mu'annas. Okay, jadi lepas kita dah takdir, jadi kita dapat tahulah kainat adalah amil kepada matwiyat. Habis. Qiraatul jumhur. Ya, biar koma sini. Qiraatul jumhur matwiyat birafi dengan rafa'. Jadi qiraat jumhur dibaca dengan matwiyatun rafa' ke atas, bahawasanya matwiyat tersebut khabar untuk samawat. Okay? Jadi kalau dia rafa' terus jadi khabar kepada samawat lah. Wa minha, sebahagiannya. Minha kembali pada apa ni? Kita lihat apakah minha. Muhammad, mungkin minha tu merujuk kepada datang apa ni kot. Tak sure ya apa. Kita lihat dia punya bacaan dia. Qauluhu, sebahagian daripadanya mungkin apa ni kot. Minha kembali pada hal ataupun taqaddumu, kedepannya hal, alal amiliha, kedepannya hal ke atas amil dia. Okay, jadi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wadzalika, dan demikian itu ke atas qiraat Zaid bin Ali fi syawadhi, pada qiraat yang syadz. Mereka baca shifa'an, rahmatan, nasab. Binasbihima, dengan menasabkan keduanya ke atas sebagai hal. Wal amilu, dan amil kepada kedua mereka. Muta'allaku, ta'alluq jar majrur ba'dahuma, selepas kedua mereka, iaitu lil mu'minin. Jadi lafaz lil mu'minin jar majrur ini muta'alluq sebagai apa ni?
Kata nunazzilu minal Qur'ani ma huwa. Ma huwa. Sekejap, kita tengok apa Arab dia. Tak sure lah apa ni. Mukminin lam takluk mana. Tapi kainun tu lah. Kainun tu dia punya apa ni amil dia. Kainun ni lah amil kepada syifa ni. Okay. Qiraatu jumhuri dan qiraat jumhur, majoriti ulama qiraat membaca dengan rafa'kan syifa'un dengan rahmatun. Ala ke atas annal awwala, bahasanya yang pertama, syifa' yang pertama ni khabar untuk lafaz huwa. Oh, okey. Macam ni yang tadi tu. Yang tadi tu ma huwa kan. Tak jelas tadi. Huwa ni mubtada'. Okey. Huwa mubtada'. Mukminin ni jar majrur ni lah. Jar majrur muta'alliqun bi khabar huwa ni. Khabar huwa mahdhuf. Takdir dia kainun. Nampak ke? Tak jelas. Jar majrur tu, jar li mukminin tu kan, jar majrur muta'alliq. Ta'alluq dengan khabar huwa tu lah. Okay. Khabar huwa yang ni. Tu warna lain. Khabar huwa yang ni takdir dia apa? Kainun. Okay. Jadi kainun ni lah amil untuk syifa. Amil untuk syifa. Okay. Rahmatan ni kita tak i'rab hal lah sebab dia ada waw kan. So kita i'rab terus ma'tuf. Okay. Wasani yang kedua. Okay, tak habis lah cerita pasal ba'dahuma ni. Lepas tu qiraat jumhur. Okay, majoriti ulama qiraat baca dengan rafa' syifa'un dengan rahmatun. Jadi yang pertama iaitu syifa' ini jatuh sebagai khabar untuk lafaz huwa yang ni. Wasani yang kedua iaitu siapa yang kedua? Yang kedua ialah rahmatan. Rahmatan ma'tuf alaihi ke atas syifa'. Habis. Kemudian taksimul hal, pembahagian hal kepada mufrad, syibih jumlah dan juga jumlah. Okay, jadi hal ada dua sebenarnya. Cuma dia lagi dalam kitab ni dia perincikan pembahagian tu lah. Maksudnya dia macam ni. Hal. Dia sebut 3 sorry. Dia ada mufrad dengan jumlah, syibih jumlah. Okay, kita kenali dulu apakah mufrad. Okay, bila dia sebut mufrad kat sini, dia bukan maksudkan mufrad yang lawan dia musanna dengan jamak tu, tidak. Mufrad kat sini ialah ayat ataupun perkataan. Satu perkataan. Okay. Maksudnya satu perkataan, single word. Satu perkataan, dia merujuk kepada seorang je. Okay. Maksudnya dia, kesimpulannya dia bukan ni. Bukan bentuk ayat. Bukan bentuk ayat panjang. Maksudnya dia seketul je. Macam contoh mufrad kan. Contoh mufrad ja'ah Zaidun. Ja'ah Zaidun Rakiban. Jadi Rakiban ni dia satu perkataan je. Satu perkataan single words. Jadi kita panggil dia mufrad. Okay. Contoh lagi. Ja'ah Tullabu. Ataupun Talibah ni. Dua pelajar. Apa? Rakibaini. Okay. Jadi Rakibaini dikategorikan mufrad. Okay. Dia bukan maksudkan mufrad kat sini ialah lawan kepada musanna, tidak. Dia maksudkan mufrad kat sini ialah perkataan yang satu perkataan saja. Single words.
Okey, satu perkataan. Bukan dua patah perkataan. Dua patah perkataan. Bukan ayat panjang. Kalau ayat panjang kan macam jadi berderet-deret ayat kan. At least paling sedikit nak jadi satu jumlah ialah dua patah perkataan. Okey. Jadi mufrad ni itulah contoh macam rakiban dengan rakibaini. Okey. Syibh jumlah dia merujuk kepada jar dan majrur. Kemudian zaraf. Kalau jumlah ada dua iaitu jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Allah Muhammad. Tulisan pun. Jumlah fi'liyah. Okey, jumlah ismiyah dan juga fi'liyah. Nanti kita tengok satu persatu. Jadi, fal mufradu maka mufrad. Tanqasimul hal maka terbahagi oleh hal tersebut ila mufradi kepada mufrad syibh jumlah dan jumlah. Jadi mufrad ialah kama seperti mana pada firman Allah Ta'ala wala tahsabannallaha ghafilan. Dia ghafilan ni dia mufrad. Kategori mufrad sebab dia single word. Satu patah perkataan sahaja. Okey. Tahsabanna jadi anta. Anta ni lah dia punya sahibul hal. Ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhta'in muqni'i ru'usihim. Jadi muhti'in ni sekejap. Betul lah. Muhti'in dengan muqni'in ni pun hal ni kedua-dua dia hal li annahuma kedua-dua ni mereka ni mufrad kerana kedua-duanya laisa bukanlah jumlatan, bukan jumlah. Bukan satu ayat panjang. Wala syibah jumlati bukan juga dia tu kategori syibah jumlati. Wa qad jaa kullun sungguh telah datang kullun kedua-dua mereka. Muhtiin dengan muqni'i ni jamak muzakkar salim dalam rupa jamak muzakkar salim. Sahibul halaini sahib hal dia ialah dhamir hum. Mana hum? Yuakhiruhum. Okey. Fi yuakhiruhum wal muradu dan dia maksudkan ihta'i wal isra'. Allah Muhammad. Okey, dia maksudkan ihta' ni ialah isra', laju kepada da'i, seruan. Tak sure lah maksud dia. Bi zillatin wastikanatin. Tak tahu. Kama seperti mana yaf'alul asirul khaif. Wallahu a'lam. Tak tahu. Wal muradu dan dimaksudkan dengan iqna' ru'usi rafu'aha mengangkat kepala ke langit. Jadi muqni' ni maksudnya mengangkat kepala. Muhti' ni bersegera. Tak sure muhti' ni maksudnya apa, tapi dia kata isra'u mempercepatkan kepada da'i. Tak sure lah maksud dia. Ma'idah mati berserta berterusan memandang bi absarihim dengan pandangan mereka. Min ghairi tanpa menoleh kepada sesuatu pun. Haisu sekira mana tidak melihat oleh sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Min syiddatil hirati kerana bersangatan hirah. Hirah ni hairan kot. Taraqubi li su'il masir. Lah terjemahan tu anda boleh cari sendirilah. Wa qawluhu dan firman Allah Ta'ala laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi latadkhulunna masjidil harama insya'allahu aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Jadi firman Allah Ta'ala dia kata syahid kita apa? Syahid kita
Tapi kita baca dulu. Fafi, maka pada ayat Al-Quran tersebut iddatu terlampau banyak berbagai hal mufrad, iaitu apa? 1 aminin, 2 muhalliqin, muqsirin 3. Tak, 1, 2, 3. Wahalun rabi'atun, dan hal yang keempat ja'as datang dalam bentuk jumlatan fi'liyah, tu jumlah fi'liyah, iaitu takhafun. Okey. Ya aminin, semua ni hal. Tapi semua ni dikategorikan mufrad lah. Yang ketiga-tiga yang awal ni ialah hal yang mufrad. Cuma yang hal yang keempat ni datang dalam bentuk jumlah, iaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, jumlah kan ayat kan? Ayat berbentuk fa'il. Kemudian wasyibuhu jumlati. Jadi kita dah sampai kepada contoh syibuhu jumlah. Sekejap. 4, 5. Okey. Syibuhu jumlati zaraf dengan jar majrur. Jadi maka zaraf contoh dia wayahmilu arsya rabbika fawqahum yawma izin thamaniyah. Jadi fawqahum ni zaraf ni waqa'a terletak sebagai hal min arsy rabbika. Okey. Dah je kan wa qawluhu dan firman Allah Taala. Cuma kita nak i'rab dia macam mana? Dia ada dua cara i'rab, iaitu macam saya nyatakan sebelum ni lah. Al-zarfu madhruf fi mahalli nasab khabar fi mahalli nasab hal kepada arsya rabbika tu lah. Ataupun kita i'rab zarfu wa madhruf muta'alliqun bihal mahzuf. Okay. Takdir dia apa? Kainan. Alright. So dia banyak lah cara i'rab. Cumanya yang paling famous ni yang atas ni lah. Ni dia. Yang atas ni paling famous dan paling kerap orang pakai. Kemudian Rasul Muhammad. Okey, qauluhu fi Allah Ta'ala man dzal ladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Di fokus kita indahu. Maka lafaz indahu ila zarfun halun, hal untuk dhamir. Dhamir kepada dhamir yang ada dalam yashfa' ni lah. Iaitu yashfa'u kainan indahu. Okey. Jar majrur, contoh jar majrur seperti mana pada firman Allah Ta'ala tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi. Okey, jadi ni dia. Bil haqqi, jar majrur tersebut waqa'a terletak ataupun berlaku sebagai hal daripada fa'il yang ada di dalam natlu. Jadi natlu ni nahnu lah. Okey, wa ma'ana al-haqqu. Okey. Ataupun halan ataupun bil haqqi ni boleh jadi hal untuk kaf alaika. Boleh juga sahibul hal dia jadi ka ni. Okey, iaitu ma'aka bil haqq, ma'akal haqq. Kemudian kita sambung. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin. Okey, syahid dia ialah bighairi hisabin. Ni dia. Di jar majrur ni ta'alluq kepada hal ataupun fi mahalli nasbin hal untuk siapa? Kita haitsu waqa'a jadi oleh jar majrur tersebut hal untuk ajar ni. Iaitu kita terjemah hal kauni, hal keadaan diri, hal keadaan ajar muwaffaran banyak kan, menguntungkan, untung ataupun hal atau hal untuk lafaz sabirin. Okey, boleh sahibul hal sama ada kita nak buat yang ni ataupun kita nak buat sabirun untuk sahibul hal dia. Iaitu hal kaunihim, hal keadaan mereka ghairu muhasabin, tidak dihisap, seperti mana yuhasabu dihisap ghairuhum selain mereka. Habislah tentang jumlah syibih jumlah kan. Sekarang kita masuk yang ketiga, iaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah.
Jadi dia dalam jumlah dia memerlukan robit. Apa function robit? Maksudnya dia ialah penghubung yang menghubungkan dua jumlah yang berasingan. Okey, ataupun dua jumlah yang asing lah. Itu contoh kita nak kata Zaidun apa? Yarkudu ataupun tak apalah, kita lihat contoh dia nanti. Nanti saya terangkan apa dia robit. Manakah robit? Sebab setiap jumlah dia mesti jumlah tu mesti kena ada robit, penghubung dua jumlah yang berasingan. Jadi yushtaratu fi jumlatil hal, maka disyaratkan pada jumlah hal antashmala, mengandungi jumlah tersebut ke atas robit, penghubung, iaitu dia ialah robitnya apa je, waw, dhamir ataupun dhamir wal waw ma'an. Sama ada waw sahaja, dhamir sahaja ataupun kedua-duanya sekali. Jadi famaji'ul rabiti al-waw, datangnya robit yang rupa waw al-ma'ruf, yang dikenali dengan waw hal, kama fi qawlihi, seperti mana pada firman Allah Ta'ala, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Dia fokus kita ialah nahnu. Waw ni waw haliyah. Jadi waw ni lah penghubung cerita sebelum dengan cerita selepas. Jadi kalau tak ada waw ni, waw ni lah robit, dikategorikan robit yang menghubungkan cerita sebelum dengan cerita selepas. Okey? Maksudnya kalau tak ada waw ni, kata qalu la in akalahu dhi'bu nahnu usbatun. Apa kaitannya? Faham tak? Astaghfirullahalazim. Maksudnya jelas ke? Dia bila tiada waw, dia akan, ayat tu akan tergantung dan tidak difahami lah apa hubung kait antara di belakang dan juga yang di depan. Okey, jadi jumlah tu maka jumlah ismiyah. Wahiyya, dan dia jumlah ismiyah tersebut nahnu usbatun tu fi mahallin nasbin, pada mahal nasab halun. Warabitu Muhammad. Dia lari pula. Warabitu, dan robit fiha pada Allah Muhammad, fiha pada jumlah tersebut ialah waw. Wala dakhala lidhamiri nahnu, tidak ada masuk lidhamiri bagi dhamir nahnu fi rabati, pada robot. Maksudnya nahnu tu bukanlah menjadi robot untuk hubungan cerita depan dengan cerita belakang. Li'annahu, kerana lam yarja', kerana nahnu tu tidak merujuk kepada sahibul hal. Okey. Jadi wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala lagi yang contohnya robit dia dalam rupa waw haliyah. Okey, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim. Di fokusnya sini waw. Jadi hadhil waw, maka waw ini tu sama dinamakan juga wawul ibtidai, waw ibtida. Wa yuqaddiruha sibawaihi wal aqdamun, telah menentukan akan waw ibtida ni oleh Imam Sibawai dan aqdamu ulama terdahulu. Bi'iz, mereka mentakdirkan waw ibtidaiyah ni dengan lafaz iz. Okey, wala yuriduna annaha, mereka tidak mahu annaha, bahawasanya waw itu bimaknaha, dengan makna waw. Iz la yuradifu, kerana tidak menyerupai, tidak serupa oleh huruf al-isma akan isim. Huruf dia memang tak sama dengan isim kan. Bahkan innaha, sungguhnya waw tersebut, wa ma ba'daha, dan apa yang selepas waw itu, qaidun lil fi'li sabiqi, ialah penghubung, ikatan untuk fi'il yang sebelum. Kama, seperti mana anna iz, bahawasanya iz, kazalika, begitu juga. Okey. Jadi kesimpulannya ialah kesimpulannya dia nak nyatakan waw ni nama dia apa. Okey, jadi first waw ialah nama dia haliyah. Okey, satu lagi nama dia ialah
Waw ibtida. Waw ibtida. Okay, jadi waw halia ni famous lah. Tahu. Ibtida ni siapa yang letakkan nama ni? Imam Sibawai dengan Al-Qatamun. Jadi mereka menentukan dia tu seolah-olah sama seperti iz. Kerana apa ni? Kerana waw tersebut sebab dia tak nak nyatakan waw tu haliah. Kerana apa? Kerana waw ni huruf. Okey. Dia bukannya isim. Sebab tu kata la yuradifu tidak sama huruf dengan isim. Bahkan ma, innaha sungguh waw tu dan apa selepas ni ialah penghubung sahaja untuk cerita sebelum. Fi'il sebelum. Okey, itu sahaja. Pemaji'ul rabiti, datangnya rabit dhamir wahdahu sahaja, kama fi qawlihi seperti mana pada firman Allah Ta'ala, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Okey, jadi fokus kita qulna ihbitu ba'dukum li ba'din. Kata jumlah ismiyah. Kata jumlah tu ismiyah tu hiya, iaitu ba'dukum li ba'din ni. Di lafaz ba'dukum li ba'din adu. Jumlah ismiyah. Kenapa kita kategorikan jumlah ismiyah? Sebab dimulai dengan isim. Fi mahalli nasbin, pada mahal nasab, halun. Hal untuk ihbitu. Ihbitu waw ni lah. Ihbitu waw. Jadi muta'adina. Muta'adid. Muta'adid. Warabitu dan penghubung kait dia ialah siapa? Dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab kum ni. Okey, jadi kum tu mewakili waw. Inilah. Okey, jadi kum ni lah yang menghubungkan cerita sebelum dan cerita selepas dia. Okey, kalau tak ada kum ni, jadi ayat dia agak tergantung lah. Takkan kita nak kata ba'dun sebahagian untuk sebahagian yang lain. Tidak. Jadi dia nak cerita ihbitu, berlaku adil kan. Tak ingat maksud ihbitu. Ba'dukum sebahagian kamu. Jadi kamu dia merujuk kepada manusia yang sama. Okey. Mak dah 30 minit dah. Saya rasa cukup setakat tu saja. Semaqala wa qawluhu ta'ala. Wa yawmal qiyamati taral ladhina kadhabu ala Allahi wujuhum wallahu ta'ala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.